Baik, terima kasih Met Malaysia dan padat dengan pengisian bermanfaat pagi ini untuk Selamat Pagi Malaysia. Kita ingin berbicara lebih lanjut tentang The Muslim World Women Summit 2024 ataupun persidangan wanita Muslim sedunia 2024 bersama kami pagi ini. Terus ingin kita tanyakan kepada tamu khas di studio. Bertuah sekali kami dapat berbicara dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nurani Ahmad, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Juga merupakan President of the Muslim World Women Summit. Bersama kami juga pagi ini Dr. Laila Rani, Datuk Dr. Haji Raja Muhammad yang merupakan pengerusi Muslim World Rania. Usaha berterusan YB Datuk Seri, terima kasih kerana sudah bersama kami pagi ini. Terima kasih Dr. Laila. Terima kasih. Kita teruja untuk berkongsi usaha berterusan untuk memperkasakan potensi dan juga apa antara yang boleh kerja yang boleh digarap oleh kaum wanita. Mungkin Datuk Seri boleh berikan sedikit mukadimah kepada para penonton sebab kita dah lama tidak dapat melihat summit ataupun conference begini. Jadi pengenalannya Datuk Seri, silakan. Summit ni kita akan buat in 3 stages, 3 peringkat. Yang pertama, 23 hari bulan ni, insya-Allah kita akan laksanakan, kita akan anjurkan the Rania Award. Okey. Rania Award. Lepas tu 27 hari bulan, insya-Allah kita akan buat soft launch, dan selepas bulan 6, at the end of June, kita akan buat the convention itself. 3 hari 2 malam. Betul. Kan? 3 hari 2 malam. Dan intipatinya sebab yalah YB Datuk Seri memang cukup kenal dengan bagaimana cabaran wanita di negara juga di peringkat global, tapi dari segi penganjuran acara itu, Dr. Laila, apa yang diperhalusi untuk isian acara itu nanti? Okey, objektif kita for the Muslim World Women Summit, kita menyediakan platform kepada wanita-wanita di Malaysia ni untuk meneroka potensi mereka dan memberi peluang dan ruang pada mereka untuk menceburi bidang-bidang yang mereka berminat, especially mengenali wanita-wanita yang berjaya di kalangan negara-negara OIC kita. Kita ada 57 negara OIC ya. Okay. Jadi networking tu penting. Ya, betul. So that is the main objektif kita, memberikan platform kepada wanita-wanita. Ya. YB Datuk Seri, pastinya dengan penglibatan negara-negara antarabangsa ini banyak isu yang boleh ditukar dan ialah mendapat pandangan dari pelbagai negara anggota. Apa secara peribadinya, apa yang Datuk Seri ingin lihat sendiri dalam persidangan kali ini? Yang kami harapkan adalah networking. Networking antara peserta daripada Malaysia dan peserta daripada antarabangsa ini. Tadi doktor ada menyatakan bahawa banyak negara akan terlibat, 57 countries will be involved. Daripada 57 negara tersebut, kita akan ada penyertaan ataupun talk by mereka yang mewakili negara-negara tersebut. Okay. Ya. Dan kita bercakap mengenai Rania Award lah terdahulu. Rania Award 23 hari bulan, ada 15 akan menerima anugerah tersebut daripada Datuk Seri Wan Azizah. Oh, wow. Ya. Dan ketika itu 6 daripada negara luar dia akan hadir bersama dengan kita. Ada 18 negara yang akan bersama dengan kita pada malam tersebut. Dan 6 penerima daripada luar, termasuklah ada Minister of daripada Senegal, Minister daripada Senegal, Minister of Justice daripada Senegal akan bersama dengan kita juga. Dan saya nak kongsikan juga penerima daripada dalam negara. Ya, pastinya. Penerima dalam negara, Datuk Seri Azalina adalah salah satu daripada mereka sebab dia telah membanggakan negara kita, terutamanya berkaitan dengan Sulu dan sebagainya. Dia telah membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan Tan Sri Zarina Anwar, ya, Tan Sri Mazlan Othman. Oh, wow. Itu antara penerima-penerima yang akan menerima award tersebut. Dan yang lain-lainnya adalah prominent people daripada luar-luar negara. At least apa yang kita boleh jadikan platform ini adalah networking. Sebab networking ni selalunya sukar untuk kita dapati dan kita garap. Kita terpaksa pergi ke luar negara untuk berjumpa dengan mereka. Tapi di platform ini, di perjumpaan yang kita akan adakan di Malaysia ini, semua akan berkumpul di Malaysia. Mereka akan datang ke Malaysia. Itulah masanya, terutamanya apabila kita bercakap mengenai ekonomi.
Ekonomi ni kita wanita ni ramai yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam ekonomi, secara formal dan tidak formal. Tetapi kita masih lagi ke belakang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain dan dengan lelaki bersih. Cabaran itu masih ada. Cabaran itu masih ada, betul-betul. Cabaran itu masih ada lagi. Dan Dr. Lala, sebagai pengurusi Muslim World Run, melihat sendiri dan menggabungkan sendiri, melihat wanita-wanita ikonik yang YB Datuk Seri sebutkan tadi dari dalam negara yang akan diberikan anugerah yang juga diiktiraf dari luar negara. Di Malaysia ini, apa antara kelebihan yang Dr. sendiri lihat dapat para wanita kita sebenarnya ambil peluang supaya mereka juga dapat menggarap kejayaan di peringkat antarabangsa? Okey, pertama sekali kita nak cakap ialah dekat Malaysia ni Malaysia adalah sebuah negara yang sangat peace. Peace. Jadi kita mengadakan upacara seperti Muslim World Women Summit dekat Malaysia, kita dah tuan rumah. Dan alhamdulillah dengan inisiatif kita ni Pejabat Timbalan Perdana Menteri sangat berbesar hati untuk menerima event ni di bawah kementerian. Naungan kementerian. Dan kita ada juga Kementerian Wanita juga dan juga Kementerian Pelancongan turut bersama-sama. Jadi selain daripada negara Malaysia, kita menjadi negara yang contoh kepada negara-negara Islam ni. So, kenapa kita tak boleh jadi tuan rumah? So, jadi kami mengambil inisiatif ni. And paling penting adalah upacara ni dilakukan sebab kita nak mengadakan perdagangan di antara negara-negara Islam ni. Okay? Sebab banyak produk, banyak import dan ekspor berlaku di antara negara-negara yang bukan Islam. Sedangkan kami di negara-negara Islam ada begitu banyak produk yang tidak diketengahkan. Jadi bila kita menyediakan platform seperti ini, jadi semua negara dapat melihat apa sendiri di kalangan 57 negara. Okey, contoh saya bagi Somalia. Ada the best honey, madu, tapi tidak siapa tahu. Tapi mereka masih mengimport di negara China. Mereka masih mengimport di negara India. Kenapa kita tak membantu negara-negara Islam kita? Kenapa duit itu tidak mengelilingi negara-negara Islam ni? Jadi itu salah satu objektif kita. Dan lainnya, selebihnya adalah motif untuk membawa wanita untuk travel ke negara-negara Islam ni untuk membawa produk-produk mereka. So, dan dari apa yang Dr. Lala sebutkan, Yang Berhormat Datuk Seri memegang begitu banyak portfolio dalam kementerian, apa yang membolehkan seseorang wanita itu dapat menggarap profil kepimpinan dalam cabaran yang begitu banyak? Support sistem kita bagaimana sebenarnya? Kita beruntung kerana berada di Malaysia, di bawah kerajaan sekarang memang banyak support sistem yang kita berikan. Tahun lepas contohnya dalam bidang ekonomi, macam-macam insentif yang telah di-offer ataupun diberikan kepada wanita untuk kembali bekerja. Sebab kalau nak kita melihat populasi wanita ni di peringkat pengajian awam dengan swasta memang tinggi. Betul. 70%. Tapi bila masuk ke dalam labour force, dia kurang. Dia masih lagi kurang. Kalau kita banding, walaupun ada peningkatan, dalam tahun lepas contohnya 55.9% as compared to a year before that 55.5%. Correct. Tapi kita harapkan 60%. By next year 60%. Kalau kita bandingkan dengan kaum lelaki 80% population diorang yang dah bekerja dalam labour force. Sebab itulah tapi we have some intelligent people out there yang ambil keputusan untuk berada di rumah, yang bekerja daripada rumah, tapi mempunyai kepakaran yang pelbagai, yang mungkin sebab itulah kerajaan sekarang melakukan pelbagai insentif agar mereka kembali semula bekerja, termasuk taska lah, macam-macam lah yang diberikan ataupun diberi insentif oleh pihak kerajaan. Tapi cabarannya sudah semestinya masih ada. Mereka merasakan bahawa kadang-kadang taska tu too expensive for them to send the kids to taska.
Jadinya mereka rather ataupun lebih rela bekerja daripada rumah sendiri. Sebab itulah kita mengharapkan employer terutamanya memberi kemudahan supaya terutamanya pekerja-pekerja daripada wanita ini bekerja daripada rumah. Support system penting dan encouragement daripada pihak kementerian, pihak swasta juga sangat penting bagi kita memberi galakan ini kepada wanita. Tapi wanita have the best brain tahu. Yeah. Mungkin bunyi bias tapi saya setuju Datuk Sri. Baik, dalam seminit masa berbagi kalau boleh kita nak sambung, tapi atas kesetujuan masa Datuk Sri, Dr. Lala mungkin boleh berikan infonya kepada para penonton dari segi aturan acaranya bila ia akan berlangsung dan bagaimana mereka boleh mengetahui lebih lanjut tentang acara ini. Okey, sila layari website www.muslimworldwomensummit dan kami sangat mengalu-alukan semua wanita untuk datang untuk menyedari majlis dan mengambil peluang untuk belajar and especially networking and tak semestinya perempuan sahaja, wanita sahaja, and we need men as well. Please welcome. So anything you can just call us 03-268-10037. Sedikit masa Datuk Sri dalam 30 saat barangkali kata-kata semangat Datuk Sri kepada wanita di luar sana, apa juga bidang cabaran kerjaya mereka, apa yang Datuk Sri boleh katakan kepada mereka pagi ini. Monday morning ni Datuk Sri. Silakan. Terutamanya kepada summit ni, saya ingin menggalakkan semua orang untuk menyertai kami. Bersama dengan kami, insya-Allah kita akan kongsikan segala potensi-potensi networking. Sebab saya keep on talking about networking. Sebab networking itu sangat penting. Betul. Untuk kita menjangkau luar daripada Malaysia ini sendiri. Sebab kita punya peluang bukan sekadar di Malaysia, tapi satu dunia, termasuk terutamanya di negara-negara OIC ini. Dan ini bukan pertama kali kita laksanakan. Ini adalah tahun ke-10 kita laksanakan. Dan insya-Allah akan lebih gah lagi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Sri. Terima kasih Dr. Lala kerana sudi bersama kami. Kita nantikan update dan kemas kini ataupun jemput datang Leha apa yang terbaru. Untuk jangan lupa laman web telah pun diberikan oleh Dr. Lala sebentar tadi, dan kita akan kembali selepas ini. Selamat pagi Malaysia, jangan ke mana-mana.